Ustaz Iqbal, dan saya ramai yang dah kenal dengan Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari yang dah bersama dengan kita di IKIM FM, topik Jumaat dan sebagainya. Diberi kesempatan untuk perkongsian kita dalam Islam itu indah ketika ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan pendengar kita di IKIM FM. Dari ini dalam Islam itu indah. Saya kira pendengar juga dapat tonton kita secara live di FB ketika ini. Juga kepada mereka yang nak memberi kiranya ada kemusykilan sepanjang pertemuan kita, sebab topik menarik yang bakal kita bicarakan tentang hakikat kehidupan di dunia bersama dengan yang bagi Ustaz Iqbal, ada kemusykilan dan sebagainya. 0362051500 dan respon sahabat di Facebook insyaAllah diraikan di ruang waktu kita di penghujung segmen sebentar lagi. Apa saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk mukadimah bersama dengan pendengar kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama kali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Wilayah pada hari ini, dan bersempena pada Hari Wilayah ini kita ingin menyebut mengenai suatu topik yang penting kerana ianya dapat membantu kita dalam mengarahkan hala tuju kita yang lurus dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut mengenai wilayah, perkataan ini adalah suatu perkataan kesufian sebenarnya. Perkataan wilayah itu sendiri, terminologi itu digunakan oleh para ahli sufi dalam memaknai suatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan oleh salah seorang daripada hamba-Nya yang bukan nabi dan juga bukan rasul, iaitu satu pangkat kemuliaan, iaitu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan wali ini adalah berasal daripada perkataan wilayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk menjadi walinya. Maksud wali itu adalah teman Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana untuk menjadi nabi dan untuk menjadi rasul tidak ada lagi pintu untuk ke sana, kerana ia telah ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi dan rasul itu adalah sesuatu yang tidak dapat diusahakan dan diikhtiarkan asbabnya, walaupun bersungguh-sungguh bagaimanapun seseorang hamba itu untuk mencapainya, dia tidak dapat mencapai, kerana ianya hanya semata-mata pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk seseorang itu tergolong di sisi Allah sebagai walinya, maka ianya boleh diusahakan dengan hati yang suci, dengan dia sentiasa memperhatikan selok-belok hatinya, bagaimana gerak diam hatinya, bagaimana penyakit-penyakit hatinya, bagaimana dia merawat hatinya daripada segala macam virus, seperti takabur, seperti sombong, seperti sifat keakuan diri, keegoan, keangkuhan, bakhil, tamak, haloba, hasad dengki, dendam, sifat riak, sifat ujub, cinta dunia, cinta sanjungan dan juga pujian. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang perlu dibersihkan di dalam perangkaan dan juga langkah seseorang itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencapai arti kata kewalian tadi, wali yang daripada perkataan wilayah. Namun seseorang itu apabila telah mencapai kepada satu pangkat, bukan suatu hak dirinya untuk mengatakan dirinya sudah mencapai kepada wilayah ataupun kewalian itu, kerana walhasil ianya hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ianya boleh diusahakan mudah-mudahan dengan berkat kebersihan hatinya, dengan ibadahnya yang penuh dengan keikhlasan, kejujuran hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala memilihnya untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai muqaddimah, Imam Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan, untuk seseorang hamba Allah Ta'ala itu mencapai kepada kewalian, hendaklah dia mengenal akan 4 perkara. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal hakikat dirinya. Yang ketiga, mengenal hakikat dunia. Dan yang keempat adalah mengenal hakikat akhirat. Cuma pada hari ini kita akan menyentuh dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan mengenal hakikat dunia tersebut.
Mudah-mudahan dengan pencerahan itu kita mempunyai suatu pandangan yang berbeza daripada sebelum ini, suatu world view bagaimana cara kita memandang kepada alam dan keberadaan kita berada di dunia ini, kerana ianya dapat membantu bagaimana kita mengorak langkah kita yang berikutnya di dalam perjalanan dan penggambaraan rohani kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Mukadimah bicara kita dalam Islam itu indah berkaitan dengan apa yang kita bakal bicarakan ataupun lanjutkan diskusi kita bersama dengan bagi Ustaz tentang hakikat kehidupan di dunia. Dan unik sekali berkesempatan kita untuk menyambut Hari Wilayah ni dah mengenali sebenarnya apa arti wilayah di sebalik istilah yang sebenar, dan sekiranya dapat kita lanjutkan Ustaz untuk bersama dengan pendengar kita menyambung kembali apa yang nak kita keudarakan tentang hakikat kehidupan di dunia ni. Silakan Ustaz. Baik, bagi mengenal hakikat dunia, kita tidak dapat mengetahuinya kecuali melalui ilmu wahyu yang datang daripada langit. Kerana untuk mengenal hakikat dunia, ianya bukan sekadar boleh bersandar kepada akal semata-mata. Kerana akal manusia ianya boleh tersilap, tersalah dan tersesat. Kerana ruang lingkup pemikiran seseorang manusia itu adalah terhad dan ianya adalah terbatas, dan ianya tidak dapat mencakupi dan juga mencapai apakah hakikat dunia ini kecuali ilmu wahyu, ilmu yang datang daripada langit yang diturunkan kepada para nabi sehingga rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada kita kenapa kita berada di sini, daripada mana kita berasal dan ke mana destinasi kita setelah ini, dan apakah tujuan kita berada di tempat ini. Maka melalui ilmu wahyu inilah yang membimbing akal kita supaya akal kita tidak menerawang ataupun tidak merewang ke mana, tidak berterbangan ke sana dan ke sini dalam memikirkan apakah hakikat dunia. Kerana saintis juga dan juga ahli fizik daripada barat, mereka juga mengkaji mengenai hakikat dunia. Mereka mengkaji dengan begitu dalam sekali. Tetapi apabila pengkajian mereka yang memakan masa yang begitu lama, memakan jutaan bahkan trilion dolar dalam mengkaji hakikat alam ataupun the reality of universe, mereka cuba mengkaji alam bumi, alam langit, alam astronomi dan sebagainya. Tetapi apabila pengkajian mereka itu tidak dibimbing dengan ilmu wahyu, ilmu langit, ilmu samawi, maka mereka tidak akan sampai kepada tujuan dan juga matlamat yang sebenar dunia ini diciptakan dan apakah hakikat dunia ini yang sebenar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperanan untuk menerangkan kepada kita apakah dunia ini melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai hakikat dunia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ib, permainan, walahwun dan hiburan, dan sesungguhnya perkampungan akhirat itulah, negeri akhirat itulah merupakan kehidupan yang hakiki. Alangkah baiknya jika manusia mengetahuinya dan mengertinya. Baik, di dalam ayat ini suatu yang signifikan dibawakan kerana Al-Quran, iaitu kalam daripada pencipta alam ini sendiri, memberitahu bahawa dunia ini adalah permainan semata-mata dan ini adalah hiburan semata-mata. Jadi ayat ini tidak perlu terus dilepas pandang dengan perkataan permainan. Hendaklah seseorang itu bertadabbur dengan Al-Quran. Kerana melalui proses tadabbur dan juga tafakur itu, dia akan mendapat dan menemui ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu ianya berlandaskan kepada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tadabbur itu adalah sesuatu yang tinggi dan juga sesuatu yang digalakkan di dalam agama kita, bahkan digesa untuk kita sentiasa bertafakur dan sentiasa bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Apabila kita menyebut la'ib di dalam bahasa Arab, ianya memberikan konotasi ataupun pengertian permainan. Apa sahaja bentuk permainan?
Baik, di sini kita perlu lihat dan juga kita perlu terjemahkan daripada beberapa bahasa supaya kita dapat mengerti dengan lebih mendalam lagi. Baik, la'ib dan bahasa kita permainan, dan apa sahaja yang berkaitan dengan permainan, sama ada ianya alat permainan. Dan apabila ianya alat permainan, dan bahasa Inggeris namanya toys, permainan kanak-kanak. Dan permainan itu sendiri dalam bahasa kita dipanggil sebagai game. Kadang-kadang anak-anak kita mereka tahu macam mana permainan video game dan sebagainya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dunia ini adalah permainan, dan ianya adalah toys, ianya adalah game. Maka ini adalah satu ayat yang signifikan bagaimana seseorang itu memandang kepada dunia ini. Kerana jika mereka terlepas pandang untuk mengerti dan bertadabbur dengan ayat ini, mereka menyangka bahawa alat permainan yang berada di sisi anak-anak mereka yang kecil itulah toys, tetapi apa yang mereka miliki bukan toys. Mereka melihat anak mereka bermain kereta kecil, bermain pondok-pondok, berada dalam rumah kotak dan sebagainya. Mereka main masak-masak, mereka main monopoli Saidina, mereka beli tanah, beli hotel guna duit. Kemudian ada yang masuk penjara, ada yang menerima nasib begitu, nasib begini. Dan dengan permainan Saidina itu, mereka menyangka bahawa anak-anak mereka sedang dalam permainan. Kadang-kadang mereka nampak anak mereka sedang main game, main video game, tembak sana, tembak sini. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga dalam permainan sebenarnya. Mereka juga berada dalam toys, tetapi dalam satu bentuk permainan yang lebih besar lagi. Ya Allah SWT ciptakan alam ini. Kalau di Johor itu, di JB itu ada satu tempat theme park, tempat permainan namanya Legoland. Legoland. Jadi permainan Lego anak-anak kecil kita itu, yang kecil-kecil dia susun, akhirnya dia buat dalam satu bentuk bongkah yang besar. Kemudian dia buat hotel daripadanya, kemudian dia buat pintu gerbang, kemudian dia buat istana, dia buat rumah yang besar daripada bongkah-bongkah Lego tadi. Dan saya ingin katakan dan jelaskan di sini, sebenarnya Allah ingin terangkan bahawa seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, alam ini adalah Legoland. Betul. Untuk seluruh manusia. Jelas apabila kita bertadabbur. Cuma manusia tidak sedar kadang-kadang, ini terlepas pandang bahawa kereta yang dipandunya memang betul ada petrol yang diletakkan, dia boleh pandu dan sebagainya, tetapi itu juga toys untuknya. Kadang-kadang anak kita juga memandu benda yang sama. Mereka memandu, kadang-kadang anak kecil dia beli Hot Wheels katakan, permainan kanak-kanak yang kecil yang dia boleh sorong sana, sorong kanan, sorong kiri. Tapi dia besar sikit, ibu bapanya belikan kereta yang agak besar, dia boleh masuk dalam tu. Kalau saya waktu kecil, saya boleh kayuh. Sekarang ni dah zaman moden, ada bateri, jadi dia tekan pedal, dia boleh bergerak. Bila dia meningkat remaja, dewasa, dan setelah dia menjadi tua, sekarang dia memiliki kereta yang besar yang dia boleh pergi dalam jarak yang begitu jauh. Sebenarnya itu pun toys. Dan juga jangan memandang anak-anak kecil yang memain pondok-pondok, kotak kecil yang dibuat sebagai rumah, itu sahaja toys. Dan rumah kita bukan toys, bukan permainan. Allah kata rumah kita itu pun permainan. Cuma ianya dalam bentuk dan juga skala yang lebih besar lagi. Rumah kita, kereta kita, barang-barang kita, geran tanah kita. Seperti orang main Monopoly dan juga Saidina. Geran-geran tanah itu adalah sebenarnya permainan. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebagai pencipta dunia, menerangkan kepada kita, wahai manusia, apa sahaja yang kamu miliki dan apa sahaja yang kamu berada dalam dunia ini adalah alam permainan untuk kamu. Ini adalah alam game untuk kamu. Ini adalah alam toys untuk kamu. Jangan kamu terpedaya dengan permainan ini. Walahwun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga adalah hiburan. Ini juga mempunyai konotasi yang sama dengan game dan sebagainya. Hanya sahaja dalam permainan dan hiburan ini, jika seseorang itu tidak bersungguh-sungguh untuk menyedari bahawa dia di dalam permainan dan menyedari ada sesuatu kehidupan yang hakiki selepas daripada alam dunia ini, sehingga dia terleka dan teralpa untuk meletakkan dirinya dalam mengumpul bekalan dan untuk meletakkan dirinya dalam suatu bentuk pengumpulan dan juga perhimpunan sesuatu yang dia akan bawa di suatu alam sana yang currency-nya berbeza dengan currency di dunia ini.
Kerana currency yang berada di alam akhirat, hakikat kehidupan akhirat itu, currency-nya adalah berbeza daripada dunia ini. Kerana apa yang kita guna sebagai dolar, pound sterling, USD, dolar, sing dolar, yen, rupiah, rupi, rial, dinar, dirham dan sebagainya, daripada konteks hakikat dunia itu semua adalah permainan seperti duit-duit dan juga not yang berada dalam permainan monopoli dan juga saidina. Dan segalanya ini ditukarkan menjadi currency yang laku di hari akhirat kelak adalah dalam bentuk penyimpanan di dalam bank akhirat yang kita telah infakkan fi sabilillah, apa yang kita telah belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibelanjakan di atas keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi nafkah kepada anak kita menggunakan dalam bentuk yang bukan kebatilan, bentuk yang memberi faedah dan juga manfaat untuk kerohanian anak kita, agama anak kita, hatta kesihatan jasmani dan juga rohani. Demikian, walaupun dinamakan sebagai permainan, jika dia tidak sungguh-sungguh dalam permainan, maka dia akan game over. Dan game overnya di atas dunia ini, ianya bukan seperti game over yang berada di dalam permainan game, video game anak-anak kita. Kerana dia kalau game over di sana, boleh jadi dia boleh repeat, dia boleh ulang balik, ataupun dia boleh rewind semula. Tetapi game overnya di dunia ini adalah pemindahan daripada alam ilusi, fantasi ini ke alam yang berikutnya, yang merupakan alam kehidupan kita yang sebenar, kehidupan kita yang hakiki, hayat kita yang sebetulnya, realiti kehidupan kita adalah setelah daripada alam dunia ini. Dan manusia tidak akan menyedari perkara ini dengan hakikatnya, sehingga dia berpindah daripada alam dunia ini, melihat bagaimana yang Allah Ta'ala telah janjikan di alam akhirat itu. Seperti seorang yang sedang mimpi, juga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kullun nas niyamun, seluruh manusia itu dalam keadaan tidur, semua dalam keadaan lena, dan masing-masing mengigau melihat keadaan diri masing-masing. Ada yang melihat dirinya bekerja di tempat, di pangkat yang tinggi dan pejabat, ada yang melihat dirinya dalam keadaan sebagai orang gaji, ada sebagai majikan, ada sebagai bos, ada sebagai kuli, ada melihat dirinya sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, ada melihat dalam mimpi. Ini juga ilmu Sayyidina Ali adalah daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mereka akan terjaga daripada mimpi ini, Sayyidina Ali mengatakan, idza matu intabahu, apabila malaikat maut datang dan merentap nyawa daripada jasad kita, saat itu kita akan terjaga dan tersedar daripada lenaan tidur kita selama ini di alam mimpi. Dan ketika itu ramai manusia yang menyesal kerana dia telah mensia-siakan kehidupannya di atas dunia ini. Walaupun dunia ini dunia permainan, tapi Allah nak kita sungguh-sungguh dalam perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam interaksi diri kita, menghubungkan diri kita dengan kampung akhirat. Kerana itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, addu anfusakum min ahli al-qubur, hendaklah kalian menghitung diri kalian daripada kalangan orang-orang ahli kubur. Yang ini itu tempat kita setelah ini. Bermakna walaupun jasmani kita berada di atas dunia ini, tetapi kehendak dan kemahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minda kita dan juga hati kita sudah pun berada di hari akhirat, memikirkan bagaimana nasibnya apabila dia akan berhadapan dengan mungkar dan nakir nanti di dalam kubur keseorangan diri. Bagaimana dia akan dibangkitkan di padang mahsyar kelak bersama dengan amalannya. Dan ketika itu seluruh duit yang disimpan di dalam bank, segala balance, segalanya sudah tidak akan memberi manfaat kepadanya kecuali apa yang telah dihantar dalam bank akhirat. Itulah yang menjadi currency-nya, yang ditukarkan dalam bentuk hasanat, dalam bentuk amal pahala ganjaran, yang ini yang dia akan menghadap Allah di neraca mizan kelak. Di situlah dia akan melintas tetian sirat dan sebagainya. Dia sentiasa dalam mindanya akan berlegar bagaimana keadaannya apabila perhitungan diambil di hadapan Allah. Adakah dia dapat lintas titian sirat ataupun tidak? Bagaimana ketika manusia akan menuntut hak masing-masing daripada setiap manusia. Suami akan menuntut daripada isteri, isteri akan menuntut daripada suami, anak akan menuntut daripada bapa, bapa akan menuntut daripada anak-anaknya. Demikian, jiran tetangga akan menuntut daripada jirannya, anak murid akan menuntut daripada gurunya. Hari tersebut yaumat tanad, hari seru menyeru dan tuntut menuntut antara satu sama lain.
Maka bayangkan seseorang yang mimpi, dia mendapat 1 juta ringgit katakan, dia dalam mimpi. Dan dalam keadaan dia berjaga, dia mendapat 1 ringgit. Manakah yang dia lebih suka? 1 juta ringgit yang dia dapat dalam mimpi, ada orang bagi dia 1 juta tapi dalam mimpi, ataupun 1 ringgit tapi dapat ketika dia terjaga daripada mimpi. RM1 pun jadi sudah tentu 1 ringgit, sebab walaupun 1 juta ia tetap satu lamunan mimpi. Ia adalah suatu ilusi dan juga fantasi. Maka demikian, kadang-kadang ada orang yang sedang bermimpi, dia mendapat satu jumlah wang yang besar, tiba-tiba dia terjaga. Dia tengok kedua-duanya tangannya sedang seolah-olah masih memegang duit yang dia dapat di dalam mimpi tersebut. Dan dia kata, rupanya mimpi. Kenapa tak betul? Demikian seseorang yang berpindah daripada alam dunia ini ke alam akhirat kelak, dia akan mendapati bahawa segala yang dia kumpul, segala yang dia himpun, yang berada di tangannya, semuanya terlepas. Segalanya bukan realiti, segalanya bukan hakiki lagi. Dia akan melihat apa yang dia hantar dalam bank akhirat, dia sebagai amal-amal soleh dan juga infak sedekahnya lillahi ta'ala. Itulah yang menjadi perbekalannya untuk suatu alam yang tidak ada lagi penghujung, suatu alam yang tidak ada lagi perakhiran, tidak ada lagi kematian dan juga maut yang akan menjemputnya. Suatu tamsil yang diberikan oleh ulama indah, seperti seorang kanak-kanak yang berada di tepi pantai membuat istana pasir dengan indah, kemudian dengan kubunya, dengan benteng, dengan menaranya, dengan atapnya, kemudian dia buat keretanya dan sebagainya. Dan kemudian pada petang hari ibunya akan panggil anaknya untuk balik ke rumah. Dan segala masa yang telah dihabiskan untuk membina istana, rumah daripada pasir tersebut dan kereta itu daripada tanah, segalanya perlu ditinggalkan. Segalanya perlu ditinggalkan. Walaupun dia nak duduk lebih lama lagi di itu, hari dah nak maghrib, mak dia kata mari kita balik. Jadi dia terpaksa balik. Dan lepas daripada maghrib, air pasang naik dan dia akan menghancurkan segala-galanya. Demikian perbandingan yang diberikan oleh ulama. Sesuatu yang indah dalam permisalan terhadap dunia ini, sesuatu yang dibina oleh manusia, dibina, dia perlu tahu bahawa suatu hari dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali panggilan itu datang, maka dia tidak dapat melambatkannya sesaat dan tidak dapat menyegerakannya pun sesaat. Maka dia perlu meninggalkan dunia ini dan segala-galanya akan menjadi nostalgia. Apa yang menjadi dirinya sekarang, itulah perbekalan dan kehidupannya hakiki di hari akhirat. Dan suatu hari nanti segala-galanya akan binasa. Hari kiamat akan datang dan ianya akan menghancurkan segala-galanya. Segala-galanya akan fana dan segala-galanya akan dikopakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana air pasang tadi naik pada waktu maghrib. Maka ianya menghancurkan segala penat lelah dan juga jerih payahnya. Maka demikian perbandingan yang diberikan di dalam Al-Quran. Juga sebuah ayat Allah Ta'ala mengatakan, kamu mau mengetahui dunia ini, ianya adalah kasarabim biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'a. Dunia ini adalah fata morgana. Kehidupan ini adalah fata morgana. Apa itu fata morgana? Ianya adalah miraj. Sesuatu yang kita nampak di padang pasir daripada jauh, disebabkan terikan panas mentari, kita akan lihat seperti ada biasan, seperti ada lapisan air. Apabila seseorang yang dahaga, yahsabu zam'anu ma'a, orang yang dahaga dia akan menyangka itu air. Apabila ia mendekatinya, rupanya ianya bukan air, ianya hanya biasan daripada padang pasir. Seperti jalanta kita lihat di bumi Malaysia kita ni, jalanta yang panas, kita akan lihat seperti ada lapisan air di atasnya daripada jauh. Bila kita pergi dekat, rupanya ianya tidak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hakikat dunia fata morgana. Apa itu? Apa pada fata morgana yang kita dapat faham? Bahawa alam ini adalah alam ilusi. Ini adalah alam fantasi. Ini bukan realiti. Ini adalah bayang-bayang semata-mata. Dan menariknya, hakikat dunia ini sebagai ilusi juga baru dijumpai oleh saintis barat. Dan ia telah pun diterangkan melalui ilmu wahyu yang datang daripada langit melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli fizik di barat dan juga saintis, mereka menjumpai bahawa dunia ini adalah seperti hologram. Dia menamakan sebagai holographic universe.
Maksudnya kalau kita tak faham hologram, kalau kita tengok projektor yang dipaparkan ke layar, jadi yang menjadi paparan itu di layar itulah contohnya seperti hologram. Ianya tidak ada realitinya, ianya hanya pancaran daripada projektor. Jadi alam ini segalanya seperti itu, kata saintis barat, tetapi mereka baru menjumpainya. Kita telah pun mengetahui perkara tersebut melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian bagaimana seorang mukmin itu memandang kepada dunia. Maka semakin dia memahami hakikat dunia tersebut, maka semakin terarah hala tujuannya, kerana dia mengetahui bahawa dunia ini bukan matlamat dan juga tujuan hidupnya. Di sini bukan adalah tujuan akhir dan juga matlamat terakhirnya, tapi matlamat akhirnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perjalanan di atas dunia ini adalah sebenarnya hakikatnya adalah perjalanan hati. Pengambaraan yang sebenar adalah pengambaraan rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia dapat membawa hati tersebut kepada Allah, bagaimana hati tersebut dapat merasa kedekatan Allah, dapat merasa kehampiran Allah, dapat merasa kebersamaan Allah. Dengan pendek kata, tauhid itu adalah sesuatu untuk dirasa. Bagaimana dia dapat merasa Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kesucian Allah, kemuliaan, ketinggian Allah, ketunggalan dan keesaan, keperkasaan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian sedikit sebanyak mengenai dunia. Dan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula kita menemui sesuatu yang lebih ajaib lagi. Bagaimana Rasulullah SAW menerangkan mengenai hakikat dunia ini. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan sanad yang sahih, direkodkan oleh Sayyidina Umar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Wahai umatku, ketahuilah keberadaan kalian di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing. Dan orang asing ini yang terjemahannya diambil daripada perkataan gharib, apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, boleh jadi ramai yang terperanjat, ramai yang tidak menyangka bahawa itulah hakikat kita berada di atas dunia ini. Dan itulah realiti kewujudan kita berada di atas dunia ini. Gharib bermaksud yang asing, orang asing, pendatang asing. Juga makhluk asing termasuk di dalamnya. Maka apabila kita terjemahkan asing di dalam bahasa Inggeris, ia akan membawa makna alien. Alien jangan kita gambarkan seperti yang dipaparkan di dalam movie dengan bentuknya yang seperti itu. Itu monster. Itu monster. Maksud sebenar dia, alien dalam bahasa Inggeris adalah asing. Kerana itu ada undang-undang dalam perundangan, dia ada Akta Alien. Dipanggil Alien and Sedition Act. Akta ini bukan diperuntukkan untuk makhluk yang datang melalui UFO, tak, tapi untuk deal dengan manusia yang bukan berwarga negara tersebut, datang daripada negara luar sebagai orang asing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak luruskan cara berfikir dan alam pemikiran kita, bagaimana cara memandang kita ke atas dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di atas dunia ini dalam keadaan kamu memandang dunia ini kamu adalah orang asing, kamu adalah alien di sini. Apa maksud alien? Apakah maksud orang asing? Bermaksud kita bukan penghuni asal bumi ini. Kita bukan penghuni asal planet bumi ini. Bermakna kita datang daripada alam lain. Untuk mengetahui perkara tersebut juga, ini sudah tentu kita berhajat kepada ilmu yang datang daripada langit. Ini bukan ilmu yang datang daripada bumi, untuk mengetahui asal usul kita dan kenapa kita boleh end up ataupun kita boleh terdampar di atas dunia ini. Dan melalui susul galur sejarah kehidupan manusia, kita akan mendapati bahawa kita adalah berasal daripada manusia. Melalui ilmu wahyu kita dapat mengetahui bukan sahaja manusia, tapi seorang Nabi dan juga seorang Rasul yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Yang mana saintis barat, oleh kerana mereka hanya bersandar kepada akal dalam mencari sejarah kehidupan manusia ini, maka mereka menjumpai bahawa mereka berasal daripada kera.
Dia kata we come from ape, dia kata, daripada monkey. Maka mereka tersasar di dalam pencarian mereka, kasihan. Tetapi apabila mukmin, akal mereka dibimbing oleh wahyu, mereka mengetahui mereka bukan berasal daripada monyet yang berasal daripada hutan, tapi kita berasal daripada seorang manusia yang merupakan nabi dan juga rasul yang berasal daripada syurga. Di situ tempat asal kita. Dan merindui tanah air asal kita adalah sebahagian daripada iman. Dan apabila kita mengetahui daripada mana tempat asal, maka suatu bentuk fitrah semula jadi manusia itu adalah rindu untuk balik ke tanah airnya semula. Kerana dia mengetahui itulah kehidupan yang sebenar, itulah kampung asalnya yang sebenar. Bahawa dunia ini bukan tempatnya, di sini adalah tempat ujian yang Allah SWT berikan kepadanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi dengan hadis sahih tadi, aw abirus sabil, kamu bukan sahaja orang asing, tetapi kamu hanya melintas jalan sahaja di sini. Kamu hanya melintas. Perkara ini dilepas pandang oleh manusia kerana dia dilahirkan di planet ini menyangka bahawa dia adalah penghuni asal di sini. Tetapi Rasulullah ingin memberikan hakikat. Apabila falsafah kehidupan dunia itu diberikan, Rasul akan berikan sehingga kepada terasnya, kepada akarnya, kepada core. Dan Rasulullah membawa kita jauh sehingga mengatakan kamu hanya melintas jalan sahaja di sini. Bermakna ini bukan tempat kita. Maka dalam hadis ini suatu yang signifikan, suatu alam pemikiran yang dibawakan bahawa kita bukan penghuni asal di bumi ini, kita hanya melintas jalan sahaja. Dan kita berada di sini, di dunia ini, untuk mencari GPS balik ke tempat asal kita semula. Nak cari location. Selalu kalau orang kata tunjuk hantar location. Sekarang locationnya telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Locationnya bukan di alam ini, bukan dimensi ini, ianya pada dimensi yang lain. Tapi kita boleh kembali ke dimensi alam syurga tersebut melalui peta dan juga map GPS yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk ke alam langit yang tinggi, syurga dunia, memandu langit ke alam syurga tersebut. Maka Allah SAW, maka sebanyak itu perolehi dapat asal tersebut. Dan mengapa kita berada terangkan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala mengatakan ujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, berdiamlah kamu dalam syurga ini sebagai tempat tinggal dan tempat kediaman kamu yang indah bersama dengan isterimu. Namun jangan kamu menghampiri pokok ini, buahnya dilarang kepada kamu. Jika kamu menyentuhnya dan juga memakannya, kamu akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang rugi. Maka daripada ayat ini kita dapat mengetahui Nabi Adam moyang kita semua. Moyang kita tempat asal usulnya bukan di bumi, di planet ini, berasal daripada satu tempat yang namanya Al-Jannah. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah. Dan sebagai hikmah Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan darjat manusia, maka Allah Ta'ala hantar di tempat ada ujian. Kerana di syurga bukan tempat ujian. Di sana tidak ada kematian, di sana tidak ada keuzuran, di sana tidak ada penyakit, tidak ada demam, tidak ada pening, tidak ada stres, tak ada sekolah. Segalanya adalah kenikmatan dan keseronokan di sana. Tapi kerana Allah dengan hikmahnya ingin meninggikan darjat daripada kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jadikan asbab termakan buah itu oleh Nabi Adam alaihissalam dan diturunkan ke atas dunia ini sebagai tempat hukuman. Maka dunia ini seluruhnya dijadikan penjara oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Adam dan juga seluruh daripada zuriatnya. Apabila kita mengerti dalam dunia ini adalah penjara untuk kita, maka kita faham dalam penjara ada peraturan dan juga ada batasan-batasan undang-undang yang kita perlu patuhi. Bukan semua jenis makanan yang kita boleh makan, bukan semua jenis pakaian yang kita boleh pakai. Dan setiap daripada orang yang berada dalam penjara sentiasa berkeinginan, berkemahuan untuk keluar daripada penjara, balik ke tempat asalnya, balik ke negeri kampung halamannya dan sebagainya. Demikian Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Wahai umatku, dunia ini adalah penjara untuk kamu. Demikian tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat perbuangan, tempat hukuman asalnya, tetapi dengan hikmah supaya manusia dapat
berusaha untuk meningkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggapai syurga yang tinggi dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang besar di sisinya. Dan berkenaan dengan dunia sebagai tempat ujian, Allah Ta'ala menerangkannya dalam surah Al-Mulk ayat nombor 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan dunia, telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Ahsanu amala itu siapakah yang paling mencapai kualiti al-ihsan, martabat al-ihsan di dalam amalannya. Maka di dalam ayat ini menerangkan dunia ini segalanya adalah tempat ujian. Maka di sini mengajarkan kepada kita untuk memandang bahawa dunia ini adalah examination hall yang besar untuk kita. Dan segala yang datang adalah untuk menguji kita, sama ada ia bentuk kesusahan ataupun ia bentuk kesenangan, adakah ia dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk malapetaka bencana, dalam bentuk kesihatan ataupun dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kaya ataupun dalam bentuk miskin, dalam bentuk seorang yang dapat anak ataupun seseorang yang tidak dapat anak. Segala situasi dan juga keadaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya adalah bentuk ujian kepada kita. Hatta nikmat itu dalam bentuk agama. Nikmat dia dapat berdamping dengan orang soleh, ataupun dia dapat mimpi orang soleh, ataupun dia dapat mimpi jumpa Nabi, ataupun dia dapat kasyaf sehingga Allah Ta'ala menyingkapkan sesuatu yang gaib dan sebagainya. Semua itu adalah ujian kepada. Adakah hati itu semakin tawaduk, adakah hati itu bertambah fakir kepada Allah dan bertambah keagungan Allah dalam hatinya itu, ataupun hatinya itu angkuh dengan apa yang dimiliki, apa yang dikurniakan, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dunia ini neracanya kita ingin lihat apa saja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita dapat, kita perolehi. Bagaimana keadaan hati kita natijah daripada perkara tersebut. Adakah hati kita semakin dekat dengan Allah ataupun semakin melihat dan merasa diri kita yang hebat, merasa kita lah yang mulia, merasa diri kita yang tinggi. Maka di dunia ini, di sinilah Allah Ta'ala nak menguji kita. Seperti mana seorang yang masuk dalam dewan ujian, walaupun jawapannya telah pun diketahui oleh ahli pemeriksaan dan sebagainya, result dah diketahui kan, tetap dan ada masa yang telah ditentukan kan. Apabila tamat masa, dia akan diambil kertas ujiannya. Demikian examination hall di dunia ini. Apabila tamat ujian masing-masing, maka dia akan ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda bahawa telah selesai ujiannya di atas dunia ini. Walaupun dia sedia ataupun tidak sedia untuk ditarik kertas jawapannya, ditarik nyawanya dalam keadaan dia sedia ataupun tidak bersedia, dia akan ditarik oleh Allah SWT, kerana masa dan usia umur Allah SWT telah berikan sebagai nikmat kesempatan dan juga ruang untuk dia mencari Allah, untuk dia mencari hakikat di dunia ini. Kerana itu Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Al-Kimya'us Sa'adah, kimia kebahagiaan, mengatakan bahawa kamu perlu mengenal hakikat dunia ini dalam rangka kamu balik perjalanan kamu menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kamu mengerti mengapa kamu dihidupkan dan dihantar oleh Allah SWT di atas dunia ini. Maka dengan demikian, apabila kita telah mengetahui dunia ini sebagai tempat pembuangan dan tempat hukuman, ini adalah penjara, ini adalah tempat ujian, maka Rasulullah SAW membawa sebuah hadis lagi yang lebih mendalam. Hadis yang sahih yang mana baginda bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unum ma fiha illa dzikrullah wa ma walaha aw alimun wa muta'allimun. Dunia ini adalah seluruhnya terkutuk dan terlaknat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya alam dunia ini segalanya adalah zon laknat, segalanya zon kutukan, kerana ini adalah tempat hukuman, tempat pembuangan. Dan juga dalam riwayat yang lain mengatakan, sesungguhnya Allah setelah menciptakan dunia ini,
Allah SWT tidak pernah memandang dunia ini dengan pandangan rahmatnya. Maksudnya ada dalam kutukan lah, sesuatu yang jauh daripada rahmat Allah, bermakna ianya terkutuk dan ianya terlaknat. Seperti iblis, dia mendapat kutukan dan laknat daripada Allah kerana dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini segalanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkutuk, wa mal'un ma fiha, dan segala yang berada di antaranya juga terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal mal'unah, daripada perkataan laknat, al mal'un. Kecuali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 jenis manusia di atas dunia ini, walaupun mereka hidup di dalam dunia yang merupakan zon laknat, tetapi mereka tidak termasuk di dalam yang terkutuk itu. Mereka tidak termasuk di dalam makna laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengecualiannya adalah 4. Yang pertama, zikrullah. Itu orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir kepada Allah, iaitu orang yang memautkan hatinya dengan Allah. Wa mawalaha, dan segala yang berkaitan dengan zikrullah. Yang berkaitan dengan zikrullah ini terlalu banyak. Solat kita itu sesuatu yang berkaitan dengan zikrullah. Puasa kita, zakat kita, penunaian haji kita, mengeluarkan zakat, sedekah kita, amal soleh kita, kebajikan kita, segala takarub kita, semuanya adalah kena mengena dengan zikrullah. Jika suatu ibadah itu tidak terkandung zikrullah di dalamnya, maka ibadah itu kosong, tidak ada roh. Hatta solat, jika ianya hanya solat rukuk sujud, walaupun sempurna syarat dan juga rukunnya, tetapi tidak ada kehadiran pengingatan kepada Allah di dalam jiwanya, maka solat yang sedemikian, Allah mengatakan fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang solat, yang mana hati mereka lalai di dalam solat, hatinya tidak hadir bersama dengan Allah, kerana tidak ingat Allah. Aqimis salata li dzikri, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Maka jika seseorang tidak mengingati Allah dalam solat, maka dia belum lagi benar-benar mendirikan solat pada erti kata yang sebenarnya. Zikrullah wa ma walaha aw alimun wa muta'allimun. Yang pertama tadi zikrullah, yang kedua yang berkaitan dengan zikrullah, yang ketiga orang yang berilmu, alim, ahli ilmu. Kerana dengan ilmu itu dia dapat memandunya. Kalau dia dalam keadaan yang mungkin belum lagi berada atas landasan, lambat laun ilmunya itu akan membawanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, pada erti kata ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah muta'allimun, orang yang sentiasa menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu. Keempat-empat ini, jika kita nak ringkaskan lagi, ini adalah berkaitan dengan ilmu dan zikir. Bermakna sesiapa di atas dunia ini yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat dan juga sesuatu yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah orang-orang yang terkecuali daripada mendapat laknat di dalam zon laknat ini, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah formula dalam perjalanan rohani seseorang menuju Allah, diperlukan kepada ilmu dan zikir. Kerana ilmu itu akan menjadikan jalannya itu cerah dan sebagai penyuluh kepadanya, manakala zikir itu akan sampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jalan apabila sudah cerah, jika tidak ada sesuatu yang menjadi minyak, kalau kita dah ada jalan, dah ada kereta tapi tak ada petrol, kita tetap tak jalan. Jadi tugas zikir itulah yang sampaikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu yang dapat merasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas dunia ini, segala yang pautan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat nombor 1 dan 2, telah berjaya orang-orang yang beriman. Bermaksud hakikat kejayaan yang benar di sisi Allah adalah orang yang beriman. Kemudian disebutkan kriteria yang paling utama berkenaan dengan orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapakah orang-orang yang beriman? Kriterianya, ciri-cirinya, itu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Orang-orang yang hadir hatinya bersama dengan Allah, yang hatinya khusyuk. Maksud khusyuk ini sebenarnya bukan di dalam solat. Apabila seseorang benar-benar khusyuk di dalam solat, sebenarnya sifat khusyuk itu juga
adalah sifat di luar solat, maka hatinya itu sentiasa dian bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa sahaja perbuatan, tingkah laku, pertuturan, dia akan sentiasa pautkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah syariat Allah, apakah bagaimana dia dapat mentaati Allah pada setiap keadaan dan setiap situasi. Itulah makna menyati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menyati Allah tidak semestinya dengan lidah, tetapi sesuatu yang kita lakukan yang menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hakikat ingat itu adalah di hati. Seperti orang yang duduk dalam majlis ilmu, walaupun lidahnya tidak berzikir, tapi dia sedang menyati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hatinya itu sedang, telinganya sedang mendengar ilmu-ilmu yang membawa dirinya kepada Allah. Sebenarnya dengan otomatiknya hatinya itu adalah terpaut dan bertali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan daripada ilmu dan zikir, segala-galanya di atas dunia ini adalah fana dan juga binasa, kecuali sesuatu yang ada pertalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz, terkesima juga apa yang disampaikan waktu ni. Mungkin ada yang antara kita yang kiranya walaupun kita memang berada dalam keadaan dalam realiti kehidupan, tapi sedarlah berada dalam mimpi sebenarnya dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita dalam Islam Itu Indah. Tak sedar masa berlalu begitu pantas sekali. Terima kasih atas kesudian Ustaz untuk mengisi ruangan kita Musi Islam Itu Indah. Ada kesempatan dapat kita kembali ke udara bersama dengan pendengar. Apapun untuk bersama dengan anda, terus setia bersama kami di IKIM FM. InsyaAllah saya dapat kembali ke udara di IKIM FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.